Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya kita masih dipanjangkan umur dengan ketaatan, diberi nafas kesihatan untuk kita manfaatkan masa dan kesihatan kita dengan ketaatan. Dan alhamdulillah, yang amat penting, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang beratkan hati-hati kita untuk bersatu pada malam ini di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah, nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Bukan semua Allah gerakkan hati ke arah hidayah. Hidayah iman ramai, alhamdulillah, ramai orang Islam. Tapi hidayah ketaatan tak semua dapat. Ramai yang sekarang masih duduk rumah, ataupun wallahu alam, kita pun tak pasti apa sebenarnya. Yang penting ramai yang tak sembahyang, tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi hidayah, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi tetamu di rumah Allah Subhanahu wa taala yang indah dan mulia ini. Kesempatan ini saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Putra Heights kerana sudi memberi peluang kepada saya pada malam yang berbahagia ini untuk berkongsi pandangan dan mencurahkan sedikit ilmu yang tidak seberapa ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang tak lebih tak bukan sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan perkongsian yang boleh membawa hati kita ke arah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih belum terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat hari raya dan maaf zahir dan batin, dan salam pengenalan bagi kita yang bertemu buat kali pertama. Alhamdulillah, ini satu nikmat tautan ukhuwah. Dan Syawal yang kita raikan ini satu sungguh yang bermakna. Dan kebetulan pada malam ini saya diamanahkan untuk membawa tajuk Syawal, bulan menghubungkan ukhuwah. Lebih kurang maknanya macam tu. Sebab apa tuan-tuan? Ini adat kita, itu kebiasaan kita. Bila sebut hari raya, ada raya sebulan. Sebab apa? Orang Melayu kata puasa sebulan, raya sebulan. Selagi mana ada Syawal, selagi itulah ada hari raya. Maksudnya apa? Selagi ada Syawal, kita yang tak berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat handai, kita bertemu, kita akan ucap selamat hari raya. Katakanlah saya ada kawan yang tak sempat jumpa pada awal Syawal ataupun satu hari raya. Walaupun di penghujung Syawal masih ada, kita pun Assalamualaikum, lama tak nampak, apa khabar, selamat hari raya, maaf zahir batin, dalam bulan Syawal. Maksudnya kita sangat meriah pada bulan Syawal ni tuan-tuan. Dan meriah kita dengan open house Sabtu Ahad. Jangan cakaplah, saya yakin tuan-tuan, Sabtu Ahad ni saya kongsian peribadi saya, besok saja ada 5 open house. Ahad ada 9 open house tuan-tuan. Kalau dekat Belah Lebah, dekat KL sana jalan jam, sibuk orang pergi open house. Ya, meriah dan ini satu budaya dan amalan kita tuan-tuan. Dan amalan bila sebut tentang Syawal sebulan ni, saya teringat pernah saya jumpa dengan seorang warga Arab. Dia datang, dia belajar dekat Malaysia, dekat sini. Berkenal dengan dia, bercakap dengan dia. Dia kata hari raya ni, dia kata dia pelik tengok orang Melayu ni raya sebulan.
Dia kata kami ni orang Arab raya sehari saja. Sehari, lepas tu besok kerja macam biasa. Kita ni cuti sampai seminggu, 2 minggu. Ada kawan saya dekat pejabat tu, dia cuti sampai Wesak Day. Oh, berapa minggu tu? Nak dekat 2 minggu dia cuti. Habis juga cuti tahun. Dia kata kasih pulun habis Ustaz. Raya sungguh. Sekali perjalanan balik pada timur, 18 perjalanan, takkan cuti 2-3 hari. Bantailah cuti seminggu. Jadi Arab pun heran, dia kata. Saya kata, yalah, itu 1 hari itu tak ada masalah lah. Itu budaya kamu, kebiasaan kamu. Bagi kami, budaya kami berbeza. Tak sama dengan budaya Arab. Tapi tetap kita mengatakan hari raya agama 1 hari saja, Aidul Fitri. Dia kata, ya, Nabi pun raya sehari, kenapa orang Melayu nak raya sebulan? Dia kata, salah ke? Is that problem? No, it's not supposed to be issue. Benda tak sepatutnya jadi isu. Ya, kalau kamu duduk negara Arab, datang sini, jangan kacau budaya orang sini. Budaya berbeza. Dan kenapa kita kata tak salah, tuan-tuan? Sebab apa kita kena bezakan perayaan adat dan perayaan agama. Perayaan agama ni memang tidak lain bukan, iaitu hari raya Aidul Fitri dengan Aidul Adha. Itu saja perayaan agama. Tapi perayaan adat ramai, banyak. Hari kemerdekaan, ya, hari keputeraan raja, apa lagi tuan-tuan? Kalau kita lihat ada sebahagian kaum-kaum dia ada perayaan tertentu. Itu tidak menjadi masalah dan kita tidak agamakan dia. Dan kita tak claim di sebagai agama. Contoh hari kemerdekaan, tak pernah kita kata meraihkan hari kemerdekaan adalah sebahagian daripada agama. Kita tak pernah kata. Kalau kita kata hari kemerdekaan tu sama kita sambut hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha, itu bid'ah. Tapi kita meraihkan hari kemerdekaan ini sebagai satu adat budaya, cintakan negara, patriotik, mempertahankan negara kita, rasa sayang pada negara kita, cinta pada negara kita, berbangga sebagai rakyat Malaysia dan seumpamanya. Itu tak apa. Jadi kita kata tak apa. Ya, banyak juga budaya-budaya yang dihidupkan di tanah Arab, yang mana contoh kalau dekat Mesir ataupun dekat negara-negara Arab, 1 Syawal saja mereka tak ada ziarah-ziarah macam kita ni. Lepas solat raya, dia orang pergi bawa makanan, dia akan pergi dekat park yang besar tu, dia bentang tikar, dia letak rotinya, letak fullnya, takmiahnya dia letak, anak-anak duk main, penuhlah park tu. Lepas tu petang balik. Itu budaya mereka. Itu adat. Dan bila kita sebut zaman Nabi tak ada macam tu. Tapi kenapa benda itu dibolehkan? Sebab adat dan kebiasaan kita. Sama juga kita meraihkan perayaan selama sebulan ini, bukanlah kita claim sebagai agama. Tak pernah kita kata raya sebulan ni adalah sunnah Nabi. Tidak. Tapi adat kebiasaan kita, dan kita rasa senang dengan kebiasaan dan budaya yang baik ini. Apatah lagi mempunyai ciri-ciri yang sangat mulia. Sebagai contoh, kalau kita nak mengharapkan satu hari raya saja, berapa banyak open house kita boleh buat. Dengan budaya raya sebulan ni, tuan-tuan, meriah. Hari ni boleh buat open house, kita jemput masyarakat sekeliling, datang, makan, minum, bergembira, berkenal-kenalan. Yang lama tak jumpa, kita boleh berjumpa. Alhamdulillah. Ya, kebetulan malam ni alhamdulillah saya jumpa seorang jemaah yang saya kenal lama dah lama tak jumpa. Dulu dia duduk dekat USJ 4, sekarang pindah kat Putra Height. Lama tak jumpa. Dulu cari-cari juga, rupa-rupa pindah sini. Malam ni jumpa, alhamdulillah. Ini berkat. Berkat raya sebulan ni. Jadi macam-macam hikmah, ya, yang tersembunyi di sebalik kebaikan bulan Syawal, keberkatan bulan Syawal ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi mendapati kaum Ansar dia ada 2 hari raya. Disebutkan indahum yaumani aidani yal'abuna fihima. Maksudnya mereka bergembira dan mereka bermain-main pada 2 hari raya, iaitu hari raya perkauman mereka. Kemudian Nabi SAW berbicara kepada para sahabat sekalian, innallaha qad abdalakum bihima, innallaha abdalakum, ya, khairan minhuma. Iaitu Nabi SAW kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menggantikan 2 hari raya ini dengan hari raya yang lebih baik daripada kedua-duanya, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maksudnya Islam datang, dia bawa satu perayaan dalam konsep
dalam maksud yang berbeza. Kalau masyarakat Ansar dengan 2 hari raya itu mereka bergembira, main tombak, menari, menyanyi dan sebagainya, Islam datang dibawa satu konsep kegembiraan yang berbeza. Selain itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang masyhur, ketika mana satu hari Sayyidina Abu Bakar dia masuk ke dalam rumah Nabi, iaitu rumah Sayyidah Aisyah. Di dalam rumah Sayyidah Aisyah itu ada 2 orang kanak-kanak perempuan sedang menyanyi. Dia menyanyi, Sayyidah Aisyah pun dengar, Nabi pun ada ketika itu, Nabi pun dengar nyanyian 2 gadis wanita. Dan bila Sayyidina Abu Bakar dia masuk dalam rumah, dia mendapati 2 jariah, 2 kanak-kanak perempuan menyanyi, maka dia berkata, bukankah ini seruling daripada seruling-seruling syaitan? Dia marahlah. Dia nak menghalang 2 kanak-kanak perempuan ini menyanyi. Jangan nyanyi, ini seruling syaitan. Maka Nabi SAW, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu ada perayaannya, dan sesungguhnya itulah hari raya kami. Maksudnya apa? Biarkan Abu Bakar mereka nak menyanyi, sebab itu adalah hari raya kaum Ansar. Ini menunjukkan tuan-tuan, Nabi meraihkan perayaan adat satu masyarakat. Dalam masa yang sama kita ada 2 hari raya agama yang disebut sebagai hari raya agama ni. Dia ada ibadah khusus, dia ada zikir khusus, dia ada amalan khusus. Tapi dalam masa yang sama Nabi sendiri mengiktiraf hari kebesaran kaum Ansar, iaitu hari kebesaran yang bukan dianggap sebagai agama tetapi sebagai adat yang diterima. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar nak melarang 2 kanak-kanak menyanyi, Nabi kata biarkan, ini hari raya mereka, biarkan mereka menyanyi. Jadi sebab itu dalam konsep Islam, dalam kita nak menentukan hukum ini, kita tidak boleh terlalu gelojoh, tak boleh kita nak terlalu fanatik. Ya, mungkin tuan-tuan tak perasan, tapi kalau kita lihat dalam media sosial ni, adalah sebahagian ataupun segelintir masyarakat kita ni, bila kita tengok kita raya sebulan ni, boleh kata orang Melayu ni raya sebulan, Nabi raya sehari saja. Dia nak tunjuk dia ni religious lah kononnya. Ya, baguslah, dekat kepada agama, ya, dekat kepada fakta-fakta agama, bagus. Tetapi dalam konsep memaknai konsep keagamaan itu, kita kena tahu dan kita tak boleh sempit, tak boleh kecil macam tu saja. Jadi diperbahaskan oleh para ulama dari segi sudut syariat agama berbeza. Islam juga meraihkan adat dan meraihkan budaya setempat, selagi mana kedua-duanya itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Syawal ni kita raya adat kita, dan elemen-elemen ciri-ciri yang kita masukkan dalam raya sebulan ini, dia sangat menepati dengan anjuran-anjuran yang baik dalam Islam. Dalam erti kata, sebulan kita beraya ini, dia boleh dikatakan selari dengan sunnah umum. Dengar, sunnah umum. Sebab apa? Sunnah ni ada 2, sunnah umum dan sunnah khusus. Saya terangkan tuan-tuan. Maksud sunnah umum ni, dia umum, ya. Kalau sunnah khusus ni, dia spesifik, amalan tertentu dan waktu tertentu, hari tertentu. Itu sunnah spesifik. Sebagai contoh, takbir raya disunatkan pada hari raya pertama sebelum solat. Itu sunnah khusus, ya. Kalau takbir raya haji 4 hari, dia start sebelum pada hari Arafah lagi, subuh lepas Arafah tu disunatkan lagi takbir. Masuk raya pertama 10 Zulhijjah, 4 hari, 5 hari tuan-tuan, lebih kurang disunatkan untuk bertakbir. Itu sunnah khusus. Nabi buat spesifik pada waktu tertentu, hari tertentu dan upacara tertentu, peristiwa tertentu. Itu sunnah khusus. Yang kita sebutkan lagi, kalau sunnah khusus ni, pada raya pertama dia ada solat hari raya, jadi ada khutbah hari raya. Nampak? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut sunnah umum, dia umum. Contoh sunnah umum apa? Kita disunatkan berdoa. So berdoa ni tak kira lah bila-bila masa saja, tak kira lah waktu di mana, di tempat mana, siapa, siang malam, duduk berdiri dan sebagainya, tidak kira apa saja, itu dinamakan sunnah umum. Jadi bila kita rayakan sebulan ini, dia sangat bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Kerana apa? Dalam raya sebulan ni, macam-macam benda baik yang kita buat tuan-tuan. Kita buka open house, kita menziarahi, ya, kita jumpa sanak saudara. Kadang-kadang kita ni duduk sama-sama lembah Kelang,
duduk dekat, kadang-kadang sebelah tamannya, tapi tak pernah berjumpa, jarang berjumpa, masing-masing sibuk. Balik pukul 4, pukul 5, sampai rumah pukul 8, jalan jam, nak jumpa pun tak sempat. Kan, jadi raya ni kita jumpa, member buat open house, kita datang, kita ada rezeki lebih, kita buat open house. Ini bertepatan dengan sunnah umum Nabi SAW, ziarah menziarahi, tautkan ukhuwah, hubungkan tali silaturrahim, bagi orang makan. Ini sunnah umum yang sangat bagus diteruskan. Ada satu hadis Nabi SAW, saya teringat satu hadis yang Nabi SAW sebut, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallul layla wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata, wahai manusia sekalian, sebarkanlah salam, ucapkan salam. Mana-mana kita pergi, kita jumpa saudara se-Islam kita, kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kenal tak kenal, bagi salam. Nampak ada Islam, bagi salam. Bangladesh ke, Pakistan ke, Indonesia ke, as long dia Muslim, bagi salam, alhamdulillah. Ini satu perintah Nabi SAW. Dan kedua, Nabi SAW sebut, wa at'imut ta'am, jamu orang makan, bagi orang makan. Open house lah tuan-tuan. Maksudnya kita open house, panggil orang makan, AJK pentadbiran masjid bertukar lumus, masak, panggil orang datang masak untuk hidangkan kepada masyarakat jamuan hari raya. Itu at'imut ta'am, bagi orang makan. Antara perkara yang digalakkan oleh Nabi SAW. Dan ketiga, Nabi kata wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturrahim. Masukkan tali silaturrahim siapa? Kita ziarah menziarahi sanak saudara kita yang ada talian persaudaraan dengan kita, ada talian darah dengan kita. Pak saudara yang lama kita tak berjumpa, kita ziarah. Sepupu yang lama kita tak jumpa, kita ziarah. Itu antara salah satu bagaimana kita nak tautkan hubungan silaturrahim dan ukhuwah sesama kita. Jadi, dan benda ni memang dihidupkan pada bulan-bulan Syawal, hari-hari Syawal. Itu kita buat. Kalau bulan-bulan lain tak ada, sebab inilah kita kata budaya, budaya yang baik, budaya yang kita tak pernah claim pun sebagai agama, tapi adat, tapi adat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak dan wajar untuk diteruskan dan tidak wajar untuk dipertikaikan, apatah lagi membid'ahkan tuan-tuan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nampak? So kita faham. Ya, kita faham. Macam contohlah kita menyambut sambutan Hari Merdeka. Boleh, kenapa? Sebab dia perayaan adat. Sama juga macam Nabi larang Abu Bakar marah kat dua orang budak-budak perempuan menyanyi sebab hari raya mereka, sebab raya adat. Jadi raya kemerdekaan, birthday kita, boleh kita raikan, kita gembira sebagai perayaan adat. Dan kita tak claim pun hari kemerdekaan, hari raya agama, tak ada, dia adat, cintakan negara. Itu kita kena faham konsep. Jangan mudah untuk kita jatuhkan hukum Nabi tak pernah buat, terus kata tak boleh buat. Susah macam tu, payah. Ya. Jadi kalau kita nak spesifikkan Nabi tak pernah buat, itu haram, ulama ada susun dawabit, prinsip-prinsip, kriteria-kriteria yang perlu kita fahami. Kita bukan tak terima wujudnya bid'ah, ada, kita pun menolak bid'ah. Tapi nak membid'ahkan sesuatu urusan itu dengan alasan Nabi tak pernah buat, ini memerlukan satu pemerhatian yang sewajarnya, bukan sewenang-wenang je, mestilah dari segi sudut perbahasan ilmiah. Kena lihat apakah di sebaliknya sebelum kita hendak menghukum. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kata, sambung hadis tadi, tak habis-habis tadi, hubungkan tali silaturrahim. Yang ketiga, yang keempat Nabi sebut sallul laila wan nasun niyam, solatlah malam, bangun tahajud, solat witir. Sambung, kita dah semangat sebulan tarawih, solat witir. Kita bangun sahur, sebelum pergi masjid kita solat witir, solat tahajud lagi, alhamdulillah. Sambung lagi pada bulan Syawal. Bangun malam, jangan terhenti saja pada bulan Ramadan. Rugi kita tuan-tuan. Sebulan dah terdidik dengan solat malam, sebulan dah solat tarawih, berpuluh-puluh rakaat, berbelas-belas rakaat, tiba-tiba masuk Syawal habis hilang. Witir pun tak ada, satu rakaat pun tak ada. Rugi. Ya. Jadi Nabi kata, salatlah malam ketika manusia sedang tidur. Bangun pukul 3, 4 pagi. Paling tak pun bangunlah
setengah jam sebelum subuh dapat witir 3 rakaat pun jadilah. Betul? Kata ustaz, saya ni susahlah nak bangun pukul 4 pagi, nak bertahajud dan sebagainya, susahlah. Dia kata, macam mana ustaz? Dalam hati pun saya cakap, saya cakap dalam hati lah, bukan awak je susah, saya pun susah juga. Kan? Kita ni nak tidur, nak bangun kerja, pergi berjabat kat Putrajaya dan sebagainya. Jadi kita pun kata tak apalah, tak bangun awal sangat pun hujung-hujung menjadilah. Kita kata tahajud gajah, lagi setengah jam nak subuh, hatta lagi 15 minit nak subuh pun sempat lagi 3 witir pun alhamdulillah 3 rakaat. Yang penting istiqamah, itu yang penting. Ya, Nabi SAW sebut khairul a'mali ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang sedikit tetapi berterusan. Tak apalah, tahajud gajah ke tahajud dinosaur pun jadilah, yang penting istiqamah. Jangan kita tak bawa spiritual semangat Ramadan yang kita tarbiyahkan diri kita itu habis, luput apabila masuknya Syawal. Ya. Jadi tak habis lagi hadis ni. Nabi kata bangun malam ketika manusia sedang tidur dengan mendirikan salat malam. Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, pasti kamu akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Bisalam maksudnya Allah yang bagi kata salam sejahtera. Malaikat menyambut kita masuk ke dalam syurga ni dengan menyahut perkataan, dengan menyebut perkataan salam sejahtera, selamat datang, welcome. Buat 4 perkara ni tuan-tuan. Pertama apa? Bagi salam, assalamualaikum, jangan segan-segan, tak kira siapa. Ya, kadang-kadang kita ni nampak orang lelaki senyap je, tapi nampak anak dara cantik berebut nak bagi salam, terbalik pula silap. Ya, bagi salam. Kedua, at'imut ta'am, open house. Yang penting ikhlas dan jangan membazir. Nampak? Ketiga, sambungkan tali silaturahim. Keempat, bangun malam dengan solat. Nabi kata buat 4-4 ni, pasti kalian akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Jadi nak masuk syurga tuan-tuan, insya-Allah bagus buat open house. Ya, kita yang tak mampu nak buat open house, kita datang ke kenduri orang, sahut sambutan yang mana jemputan yang diajukan kepada kita. Supaya apa? Kita mendapat barakah di sebalik keberkatan amalan yang terpuji ini. Orang bagi makan, kita pun datang. Sebab amalan yang baik, kita pun datang, kita pun dapat tempias keberkatan itu. Dan lepas kita makan, jangan lupa kita doakan kebaikan untuk tuan rumah yang menjamu kita makan. Itu yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita cerita masih lagi cerita bulan Syawal. Dan bila sebut tentang bulan Syawal, dia anggap sinonim dengan masyarakat Melayu raya sebulan. Ya. Dan bila sebut Syawal, dia adalah berkaitan dengan Aidul Fitri. Aidul Fitri ini satu perayaan keagamaan, yang mana habis satu Syawal, kita pun sambung lagi sambutan kegembiraan itu dengan amal-amal yang soleh, perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Namun kalau kita lihat di sebalik, ya, hakikat bagaimana ulama salaf mereka menganggap hari raya itu, seperti mana pada awal kuliah saya ada sebutkan, yang mana Nabi SAW dia sampai dekat Madinah, dia lihat ada 2 perayaan yang diraihkan oleh kaum Ansar. Dan Nabi kata sesungguhnya Allah menggantikan kamu daripada 2 perayaan ini dengan 2 hari raya yang lebih baik, iaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maksudnya konsep yang dibawa oleh Islam itu perayaan yang berbeza seperti mana yang diamalkan secara adat oleh masyarakat Ansar. Yang mana kalau kita lihat bagaimana kegembiraan pada hari raya Aidul Fitri bukan seperti mana yang digambarkan. Sebab itulah yang disebut, kata pepatah Arab, dia kata laisal idu liman labisal jadida walakinnal ida liman imanuhu yazida. Disebutkan bahawa bukanlah hari raya itu dengan semata-mata memakai pakaian yang baru, tetapi hari raya itu sebenarnya bagi mereka yang bertambah imannya. Nampak? Ya. Jadi kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dia kata hari raya ini bukanlah semata-mata dengan pakaian yang cantik. Tak salah kita nak beraya dengan pakaian yang cantik,
pakaian yang baru, pakaian yang betul-betul kita rasa selesa dan kita berasa gembira dengan hari raya itu tak apa, itu biasa. Pada zaman Nabi SAW ada konsep kegembiraan itu. Tetapi kita kena tahu hari raya itu apakah konsep sebenar yang dibawa oleh Islam, kegembiraan yang patut kita jadikan prioriti. Ya, seperti mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia kata kulla yawmin la yu'sa fihi Allahi fahuwa 'idun. Dia kata sesungguhnya mana-mana hari yang tidak ada maksiat kepada Allah, itulah dinamakan sebagai hari raya. Wa kullu yawmin yaqta'uhu al-mu'minu bi ta'ati maulah wa dhikrihi wa syukrihi fahuwa 'idun. Dia kata mana-mana hari yang seorang mukmin itu meletakkan hari itu adalah hari penuh ketaatan, mentaati Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka itulah dinamakan hari raya. Maksudnya, apakah maksud kegembiraan yang dibawa, yang difalsafahkan oleh ulama-ulama salaf? Iaitu kegembiraan kita pada hari raya, setiap hari yang tidak ada maksiat kita bergembira. Itulah hari raya. Dan setiap hari yang kita bertambahnya ketaatan pada Allah, bertambahnya zikir kepada Allah, bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hari raya maksudnya. Jadi hari raya yang dibawa oleh Nabi SAW pada 1 Syawal itu bergembira atas kemenangan kita melawan hawa nafsu. Bukan pada hakikat kebanyakan masyarakat kita ni pada hari raya pertama tu dia gembira lebih pada pakaian baru, lebih kepada balik kampung jumpa bapak-bapak. Tak salah, which is nak gembira baju baru ke gembira balik jumpa family, itu biasa, itu fitrah manusia tuan-tuan. Siapa tak gembira baju baru? Itu fitrah biasa. Tapi prioriti, itulah konsep kita bawa sebulan raya ni. Jangan kita duk sibuk, tapi kita tak tahu kegembiraan yang sebenar yang patut kita amalkan dan kita patut hadapkan dan kita patut falsafahkan dan kita sematkan dalam jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kalau kita tengok tok nenek kita ni, selepas dia puasa 6 Syawal tu, dia masak ketupat. Dia kata raya kedua, dia kata raya pertama tu raya Syawal, betul tak? Tapi habis saja puasa 6, wah, dia pakat-pakat pergi dekat dapur surau kat masjid tu, dia masak ketupat. Dia dah masak tu, dia makan ramai. Apa ni? Raya selepas puasa 6. Tapi ada juga ada yang marah. Dia kata ini bid'ah ni, mana ada raya lagi lepas 6 Syawal ni, puasa 6. Come on lah, ya. Dia berbalik kepada kalam yang dibawa oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama salaf. Kata kullu yaumin yaqta'uhu al-mu'minu bi ta'ati maulah wa dhikrihi wa syukrihi wa wa'idun. Kata mana-mana hari yang mana seorang mukmin itu memutuskan hari itu dengan ketaatan, maksudnya hari itu dia buat ketaatan, beribadah, buat kebajikan, zikir banyak-banyak, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, maka itulah hari raya. Jadi dia bergembira pada hari raya itu sebab dia gembira kerana berjaya melawan hawa nafsu. Ya, puasa 6 tambah fadilat, tambah pahala, tambah ganjaran. Jadi hari raya selepas puasa 6 tu hakikatnya bukan juga puasa agama, tetapi hari raya dari segi sudut makna bahasa, dia gembira kerana berjaya melawan hawa nafsu. Bukan saja sebulan Ramadan, lepas tu mereka berjaya menghabiskan 6 Syawal. Jadi setiap kali bertambahnya ketaatan, bertambahnya keimanan, bertambahnya ketakwaan, maka itulah hari raya bagi seorang mukmin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada satu hari raya tuan-tuan, kepada ada seorang lelaki dia masuk ke dalam rumah Saidina Ali. Ketika tu 1 Syawal. 1 Syawal yang mana dia masuk ke dalam rumah Saidina Ali, dia nampak Saidina Ali dan ahli keluarganya. Dia datang jumpa Saidina Ali. Ketika itu Saidina Ali menjadi khalifah. Khalifah, kepala negara, ketua kepala negara, khalifah, prime minister, bukan prime minister, presiden untuk negara Islam ataupun daulah Islamiah ketika itu. Jadi dia masuk, pembantu ini Maula ni, dia masuk, dia terkejut tengok keadaan Saidina Ali. Apa yang dia makan? Dia makan, dia dan isterinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tak, bukan.
Ketika itu Sayyidah Fatimah sudah meninggal dunia, sudah wafat ketika itu. Dia dan anak-anaknya, dan selepas itu Sayyidina Ali pun berkahwin dengan wanita lain. Dia kata dia dan anak-anaknya makan roti yang keras, ataupun dalam istilah roti yang diperbuat daripada tepung Bali. Tepung Bali ni tuan-tuan, kalau kita kiaskan dengan pemakanan zaman kita ni, lebih dikenali sebagai beras hancur lah, beras yang paling low quality. Setakat ni orang miskin pun tak makan beras hancur. Beras hancur ni biasa hantar dekat kilang, dia buat mi, ya, itu beras hancur. Makan jarang lah. Tapi itulah beras ataupun gandum standard, beras dan gandum yang dimakan oleh khalifah ketiga ketika itu, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia terkejut, ya. Wahai Sayyidina Ali, sepatutnya hari ini kita bergembira, makan dengan makanan yang lebih baik daripada hari-hari biasa. Tapi hari ini engkau sebagai khalifah Amirul Mukminin makan makanan yang paling low sekali kualitinya. Tidakkah kau bergembira dengan hari raya dengan makanan-makanan yang enak? Maka Sayyidina Ali kata, sesungguhnya setiap hari adalah hari raya bagi kami. Maksudnya hari ini, besok, lusa, semalam, kemarin, bagi dia sama saja. Yang mana hari raya itu dia kata tiada kemaksiatan kepada Allah, menjauhkan diri daripada segala kemurkaan Allah, itulah hari raya. Maksudnya Sayyidina Ali, seorang khalifah, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia tahu prioriti dari segi kegembiraan itu, dari segi sudut mana yang sepatutnya didahulukan. Tak apalah, makan tak sedap pun tak apa, tapi hati gembira. Kerana apa? Tak buat maksiat. Hati gembira menjauhkan segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa saya nak pergi beli kain, nak beli kain, konon nak buat baju Melayu lah kan, nak buat baju Melayu, nak buat tempahan. Dia kata, sorry bang, kedai dah tutup dah. Belum masuk Ramadan dah tutup dah, habis. Pasal apa? Tempahan dah banyak dah, sebelum Ramadan dah tutup dah. Jadi tak jadi tempah lah. Jadi lalas saya pun beli yang pasang siap punya, beli online, murah lagi. Kena pakai pun cantik jugalah, ya. Jadi pakai pasal apa? Sebab nanti event ke apa ke, dengan open house kat kementerian sana, kita kena datang pakai baju Melayu suit lah. Jadi dia kata banyak tempahan, luar biasa tempahan tahun ni. Dia kata lepas PKP dah masuk, pandemik dah tak ada lagi, masyarakat kita macam dah back to normal, mereka balas dendam. Kata ada seorang perempuan orang kaya ni, mak-mak datin ni, kata dia tempah 20 lebih pasang pakaian untuk raya ni. Banyak betul. Kata 20 pasang untuk raya ni saja, bukan untuk raya tahun depan, raya tahun ni 20 lebih pasang. Dia kata satu pasang tu dia punya kos paling murah 300-400. 400-500 kali 20 pasang, kali 20, berapa banyak dia belanja. Kaya lah, dia kaya. Kita tengok tercengang, gaji sebulan pun tak cukup nak bayar 20 pasang, tapi dia bayar selamba je, sebab dia kaya, dia banyak duit. Dia happy sungguh, raya sungguh, sakan dengan baju-baju dia, ya. Sebab apa? Orang kaya ni dia setiap kali event dia akan pakai baju lain. Open house ni pakai baju lain, open house tak boleh pakai baju sama. Tu dia, ya. Jadi penuh almari tu. Bila buka almari, saya tak ada baju lah, padahal nak roboh almari tu tuan-tuan. Tak ada baju saya nak pakai tu, tak ada baju baru. Kalau orang yang betul-betul partikular ni, sekali itulah pakai baju dia, pakai 2 kali tak boleh, memalukan. Ini satu budaya yang tak bagus lah. Tapi tak apa, itu hak dia, lantak dia lah kan, kita tak masuk campur, ya. Tapi kegembiraan dari segi sudut macam mana masyarakat kita meraihkan kegembiraan itu, kita tahu falsafah yang sebenar, apakah hakikat Allah Subhanahu wa taala nak mendidik kita sepanjang Ramadan, dan dibawa kepada bulan Syawal. Ada seorang hamba Allah, dia private message dekat Facebook saya. Dia kata macam mana dia nak tarbiyah kakak dia. Kakak dia ni tuan-tuan, ya, memang semayang, tapi raya pertama kalau keluar open house, kakak dia akan semayang pada waktu malam. Saya tanya semayang macam mana tu? Dia subuh dia bangun, lepas tu pagi pergi raya, dia balik rumah malam, lepas isyak dia qada zuhur, asar, maghrib. Tu dia. Itu kakak dia buat. Ini ada mesej saya tunjuk. Macam mana ustaz saya nak nasihatkan dia? Nasihat lah, kata solat lah, kenapa nak kena qada bila tengah malam nanti, dia kata. Bila kita tegur, dia kata alah janji semayang.
Elok jugalah aku semai. Daripada orang keluar raya sehari suntuk tak qada langsung, aku balik qada kira baik dah tu. Saya tanya, kenapa kakak awak tu tak nak semayang zuhur pada waktunya, asar pada waktunya? Dia kata nanti leceh nak pasang make up. Leceh dia kata. Sekali pasang make up tu tuan-tuan, dia punya bedak tebal 5 inci. Kalau ambil sudu tu kap, oh boleh buat jemput-jemput tepung tu, tebal. Itu maksudnya lah. Nanti nak buka eyelashes tu nak pakai apa tu, apa benda nama saya pun tak tahulah tuan-tuan, yang mata melentuk tu kan, dia punya panjang tu jadi penyapu sapu lantai bersih. Tu dia punya merah pipi tu nak hilang. Merah pipi tu macam letak cilibur tu. Tu yang dia sanggup qada isyak malam tu. Saya kata nasihatkan kakak awak berdosa besar, serupa macam tak semayang. Sebab apa? Allah perintahkan kita supaya kita mendirikan solat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan ke atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu tertentu. So bila sampai waktu, solat pada waktunya. Bila ada rukhsah, kita boleh jamak takdim, jamak takhir. Ataupun kita dalam keadaan ada uzur yang terpaksa kita jamak, ataupun ada rukhsah seperti di Muzdalifah, di Arafah kita boleh jamak tamam. Jadi ada syarat-syarat. Ini tak ada peluang kita jamak waktu isyak semua sekali, empat waktu. Apa ke hal? Ya. Jadi ini yang kita kena faham dan kita kena lihat. Ya, ini banyaklah kita dengar ceramah-ceramah ustaz, tazkirah sebelum malam raya, penghujung Ramadan. Dia kata adab-adab berhari raya. Nak open house tak ada masalah, nak ziarah sanak saudara tak ada masalah, bagus. Tapi jangan lupa ketaatan, jangan lupa salat, jangan langgar maksiat. Ini puas dah. Ustaz-ustaz penat cakap dah tuan-tuan. Ya. Tapi yang dengar ceramah jangan tak solat ketika open house adalah mereka yang memang solat belaka. Macam contoh yang saya kata, raya nanti jangan tak solat. Tapi yang tak solat tu tak dengar. Yang dengar ni semua jenis solat belaka tuan-tuan. Itu sayangnya. Jadi balik ni tuan-tuan, kita didik anak kita lah daripada sekarang. Bukan waktu raya saja. Didik anak kita daripada kecil. Didik anak kita, ya, tu Nabi kata 7 tahun kena suruh mereka solat supaya mereka kebiasaan, supaya mereka tidak kebal daripada rasa bersalah apabila tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah saya bila teringat tentang hakikat ya bagaimana seorang khalifah Sayyidina Ali bila meraihkan satu Syawal tu dengan penuh tawaduk, tak kisah tak makan mewah, tak kisah tak pakai baju cantik-cantik. Pasal apa? Bagi dia setiap hari itu adalah hari raya. Sebab dia tahu prioriti waktu keemasan yang patut digembirakan. Ya. Satu lagi kisah ya bagaimana diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini sebelum raya. Tadi cerita pada awal raya. Ni kisah Sayyidina Ali ketika mana di bulan Syawal. Ketika beliau menjadi khalifah tuan-tuan, siang dia disibukkan dirinya dengan ibadah. Siang dirinya disibukkan dengan tugas sebagai khalifah, Amirul Mukminin. Sibuk. Dan pada waktu malam disibukkan dengan ibadah. Dalam riwayat itu menyebutkan bagaimana Sayyidina Ali pada waktu malam tidak tidur kecuali sebentar saja. Dia tidur sebentar saja. Lepas solat isyak dia tidur kejap, setengah jam, 1 jam. Lepas tu disambung tarawih, sambung malam sampai subuh. Jadi pembantunya ni dia rasa Allah penat mata memandang. Dia tengok Sayyidina Ali ni tak penat ke? Beribadah, siang penat bekerja, malam beribadah, tidur kejap saja. Jadi dia pun tegurlah Sayyidina Ali, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, kau tak rasa penat ke? Siang aku tak nampak kau berehat. Siang kau ke hulu ke hilir mentadbir urusan masyarakat, urusan negara. Pada waktu malam tak nampak kau tidur kecuali kejap saja. The rest of the night kau habiskan dengan ibadah. Sesungguhnya pada tubuh badan kamu ini ada hak. Maksudnya tubuh badan kita ni pun ada hak untuk berehat, ada hak untuk kita makan. Ya, janganlah seksa diri tu. Dia kesian, dia sedih. Dia ataupun dia simpati dan dia tak nak Sayyidina Ali ni sakit ataupun penat dan seumpamanya. Maka apa kata Sayyidina Ali? Sesungguhnya dunia ni memang memenatkan. Di akhirat kelak, iaitu rumah kita yang abadi dekat akhirat kelak adalah lebih memenatkan
dan lebih hari akhirat dia kata adalah lebih memenatkan, lebih panjang waktunya. Inna daral akhirati tawilatun murhiqatun, dia kata sesungguhnya hari akhirat nanti tempohnya sangat panjang dan sangat memenatkan. Seolah-olah dia kata kenapa kita perlu berpenat-penat dekat dunia dengan ibadah, dengan ketaatan, supaya apa? Kita tidak mahu penat dekat akhirat nanti, tidak mahu penat kita di padang mahsyar, kita tidak mahu berpenat-penat kita di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dah azan ya? Seminit lagi ya. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, yaumun kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dia ambil daripada ayat fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Dia kata, ma atwala hadzal yauma, betapa panjangnya hari itu di hari akhirat kelak. Iaitu dia bertanya pada Nabi SAW, bagaimana kedudukan manusia-manusia berada di padang mahsyar, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut satu hari bersamaan dengan 50,000 tahun. Ingat, 50,000 tahun. Di akhirat nanti satu hari 50,000 tahun. Kita kat sini satu hari 24 jam. Sana satu hari 50,000 tahun. Azan dah boleh azan. Ya. 1 minit lagi. Bayangkan. Jadi dia kata betapa panjangnya tempoh satu hari dekat akhirat kelak di padang mahsyar. Seolah-olah sahabat nak tanya, dia kata, wahai Rasulullah, adakah kita ni semua sama? Adakah engkau pun sama menanti lama dekat padang mahsyar? Itu yang Sayyidina Ali kata. Kenapa kita perlu berpenat lelah dekat dunia dengan ketaatan? Sebab dekat akhirat nanti kita tak nak penat. Sebab apa? Tempoh panjang. Macam tuan-tuan umur berapa? Saya 40 lebih. Kita pun rasa lama dah hidup kat dunia ni. Ada yang hidup umur 80 tahun, pernah merasai zaman penjajahan. Lama, panjang betul umur ni. Ini 50,000 tahun. Tak dapat kita nak bayangkan tuan-tuan. 50,000 tahun. Nabi SAW sebut watudna syams, duduk kat padang mahsyar 50,000 tahun, matahari sejengkal atas kepala. Atas kepala panjang ni. Bukan duduk 5 minit, 50,000 tahun. Dan disebutkan oleh dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya manusia itu akan tenggelam dengan peluh masing-masing dengan kadar amalan masing-masing. Matahari atas kepala, peluh jatuh mencurah-curah. Kita sambung selepas azan insya-Allah sedikit. Allahu a'lam. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi tuan-tuan kita sambung tentang perbincangan yang apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali, hari akhirat, perjalanan yang sangat panjang dan sangat memenatkan. Bayangkan paling kurang 50,000 tahun. Di padang mahsyar saja manusia menanti lama. Sebelum dilepaskan daripada penantian yang sangat lama, sebelum dibebaskan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan tempoh 50,000 tahun, matahari atas kepala, peluh mencurah-curah keluar macam air terjun. Dan Nabi kata manusia ini akan ditenggelamkan dengan peluh masing-masing ikut kadar amalan masing-masing. Maksudnya ada yang Nabi kata peluh sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada yang ditenggelamkan sampai ke pinggang, ada yang tenggelam sampai paras dada, ada yang paling teruk Nabi kata fayul jimuhul araqu iljaman, ada yang peluh sampai sini. Itu paling dahsyat sekali lah. Bayangkan 50,000 tahun, matahari atas kepala, panas, tak ada payung, tak ada tempat berteduh, tenggelam dengan hujan, tak ada pakaian, telanjang bulat, 50,000 tahun. Tak makan, tak minum, tak mati-mati, tak mampus-mampus. At least 50,000 tahun tuan-tuan. Ini yang Sayyidina Ali kata sangat memenatkan dan sangat panjang. Itu yang dia risau tu, yang dia ibadah tak berhenti-henti tu. Dahsyat. Bayangkan. Ya. Jadi para sahabat nak tahu macam mana keadaan kita ni semua. Adakah semua sama? Adakah engkau sama Rasulullah akan menanti lama dalam tempoh yang sangat panjang? Adakah yang lain-lain pun sama? Orang beriman, orang kafir sama saja ke? Fi yaumin kana
miqdaruhu 50,000 sanah, satu hari 50,000 tahun. Kita tak tahu 2-3 hari ke, 2 hari 100,000, 3 hari 150,000, 4 hari 200,000 tahun. Woi, lama ni. Saya nak tunggu 40 tahun pun lama dah. Lama nak tinggalkan zaman kanak-kanak dulu tu. Ini 50,000 tahun. Bayangkan tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW respon daripada pertanyaan para sahabat? Nabi kata, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa min salatin maktubatin yusalliha fid dunya. Nabi kata, tak semua sama merasai waktu yang panjang. Tak semua terasa dalam keadaan menanti yang begitu lama, terseksa, matahari atas kepala, panas, peluh, tak makan, tak minum, tak. Nabi kata, sesungguhnya wallazi nafsi biyadih. Nabi SAW bersumpah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, demi nyawaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah, sesungguhnya tempoh itu akan diringankan ke atas orang yang benar-benar beriman, orang yang beramal saleh seperti Sayyidina Ali, tuan-tuan. Benar-benar beriman akan diringankan tempoh yang panjang itu, hatta yakuna akhaffa, sehinggalah tempoh itu menjadi tempoh yang lebih ringan dan lebih singkat daripada tempoh solat fardu didirikan di dunia. Tempoh solat fardu berapa lama, tuan? Paling banyak 4 rakaat. Berapa lama kita buat? 5 minit, 7 minit. Itu paling lama lah. Ya. Itu 7 minit, 8 minit kalau kita solat berjemaah. Tapi solat seorang-seorang mungkin 2 minit kot. Sebagian orang lah tak tahu kan. Ya. Jadi orang yang beriman, yang berpenat lelah dekat dunia dengan ibadah, bergembira dengan ketaatan, bergembira dengan tiada maksiat dekat dunia ini, dia merasakan 50,000 tahun itu lebih pendek daripada 5 minit. Jadi tak tunggu lama, matahari tak terpacak di atas kepala, dan begitu juga tidak ditenggelami dengan peluh dan sebagainya, tidak lapar, tidak dahaga. Itu. Jadi Sayyidina Ali memahami hakikat sebenarnya. Dia tahu di manakah tempat persinggahan dan di manakah rumah yang abadi, yang mana sepatutnya kita berehat dan di mana sepatutnya kita berpenat lelah. Maka itulah dia kata, tak apalah aku berpenat lelah, siang bekerja, malam aku beribadah, aku puluhan habis-habis. Siang tak sempat nak bekerja, sebab siang tak sempat nak beribadah, sibuk dengan kerja. Malam ni lah waktu yang ada. Pasal apa? Hari akhirat perjalanannya sangat panjang, perjalanannya sangat memenatkan. Jadi bila kita raikan perayaan, apa-apa perayaan, apa-apa kegembiraan, gembira naik pangkat, gembira anak lulus, ingat, gembira hakikat tu jangan berlebih-lebihan. Jangan kita melampaui batas. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bagaimana dia menjadi contoh. Yang contoh itu diambil daripada Nabi SAW, Nabi kita, kekasih kita, yang wajar kita hayati dan kita bawakan sebagai satu penghayatan, dan kita jadikan sebagai dimensi dan objektif yang berteraskan perjalanan agama yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai wahyu petunjuk untuk kita bahagia di akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu sajalah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Ya, waktu tak panjang, ringkas. Banyak lagi kita boleh ceritakan, tuan-tuan, contoh bagaimana ulama salaf mereka meraihkan pada hari raya. Ya, termasuklah kita meraihkan sebulan Syawal ini, tapi waktu mencemburui kita. Biar tak banyak tapi sedikit, tapi padat, boleh kita menjadi peringatan untuk diri kita sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kita berkat penyatuan hati kita pada malam ini. Di akhir kata, saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.